Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Apa yang kita nampak dekat Nikkei dan ingat ini hari ni last day of day one. So we might have ini habis 3 and we are doing 4 correction untuk YM. Ya, pergerakan yang sama. We might have that is forming sekarang. Tengah berlaku sekarang. Okay, but something yang saya nak tunjukkan kepada anda. Kalau anda lihat DH4, kalau kita lihat ke semua indeks ni, kita ambil yang kaki pertama ni, nampak ini satu connector. Ini satu connector. Okay? Dan kita ada second. And now we are in the last leg. Okay, itu menunjukkan dia dalam trend. So kalau kita tengok kepada ni, kalau kita tengok kepada level dia, nampak ni 1, 2, kita hampir mencapai kawasan equal leg. Ini hampir mencapai kawasan ini. Okay, hampir mencapai kawasan ni. Kalau anda tengok benda yang sama dekat dekat DEX, mana DEX? Yang sama di DEX. So, expect malam ni akan berlaku kegiatan mengambil untung. Bukan dia buat impuls, dia akan membuat correction. Membuat correction unless dia kena 1618. Maksudnya movement ni dia kita expect dia akan membuat correction. Itu maksud dia kan. Dia tak mana dapat ini impuls ikut impuls. Lepas tu semua trend lah tak dapat. Trend ini trend dia kalau daily trend, ini daily trend. YM tadi sama. YM pun ini adalah correction. Ya. Ini correction. Okey. Jangan take correction. Waktu ni nasihat saya untuk indeks anda tak trade dia. Nasihat saya untuk indeks you stand on the side. Lepas ni saya terangkan kenapa. Ya. Sebab dia tak ada higher high, nampak tak? Dia tak break lagi yang ini. Anda cuma trade dia bila dia membuat dia break out. Faham? Jangan break out ini saya nak tengok 5 ni break out. Kalau 5 ni break out, then 2 ni kita trade untuk long. Okay? Make sure kita ada high. Kita ada high dulu. Then baru kita trade. Kalau dalam ni dia tak ada makna. Tengok Tengok. Though is a 4-hour day one. Terus tengok yang ni. Ini tak ada apa-apa pun. Satu, nampak? Tak ada. Kalau kita nak ambil support resistance, anda lukis tak support resistance dalam ni? Tak ada. Kita akan support resistance. Dalam ni tak ada apa-apa. So, elakkan lah. Bagi saya, trade apa yang jelas. Masa ni is nothing. Masa ni is more kepada correcting the downward fall. Kita tandakan ini sebagai correction disebabkan oleh weekly. Weekly ini tak ada lower low. Okay, satu. Dan kita expect satu that one. And it's at that level yang kita expect dia membuat satu correction. So, stand on the side dulu. Untuk indeks, stand on the side dulu. Sebabnya tak ada gambaran yang jelas. If anda nampak indeks lemah, if anda nampak, aku nampak ada setup untuk short. Ini untuk short Dow Jones. Jangan short ini. Short IBEX. Sebab IBEX, kenapa dia jadi macam tu? Tadi lukis elok. Sekarang dia jadi macam tu. Okey. Tak tahu kenapa. Dia tak load pun. Okey. Sebab IBEX ada lower low sequence. Ada lower low sequence.
Ada lower low sequence. Kita tengok pergerakan dia ada lower low sequence. Kalau anda nampak indeks anda nak short untuk YM, anda nak short untuk DAX, jangan. Sebabnya dia tak ada lower low sequence. Anda trade IBEX untuk short. Sebab ini ada lower low sequence. Sini ada lower low sequence. Okey? Boleh? Okey? Ataupun anda short yen pair. Nampak tak hari ni? Ni sebab tu saya tunjukkan ni. Ini untuk S&P 500 futures. We do expect we might have 5 ni dah complete dan kita dah mulakan wave 2. Either one. We might have 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang lebih kecil untuk SPX. Kita mungkin tu dan sini 4 punya correction. Tapi ingat, hari we do expect kegiatan mengambil untung di pasaran saham and weakness untuk jangan short dia pula sebab ini uptrend. Jangan short dia pula. Saya short sekejap bang. Jangan trade sekejap tu. Dia macam umpama lalu kedai nombor beli RM1 tak apa, tak dosa sebab beli sikit. Jangan buat benda tu. Okey, ikut trend. Ikut sistem anda, ikut trend. Okey, itu adalah untuk indeks. Ada soalan mengenai indeks? Kita expect satu pullback untuk indeks. Disebabkan oleh end of the month flow dan structure dia bukan hanya dekat ni, kita nampak dekat Nikkei pun sama. Di mana everything is reaching that kalau ini is more kepada ni. Okey. Ini 61.8. Ni area ni. Sebab kat sini yang ini dia tak ada divergence. Okey. Ni untuk 1. Tapi kalau pergi dekat time frame kecil, ini ada divergence untuk 5 wave. Tapi satu tak ada divergence. Okey. So kita berada pada satu tempat di mana we do expect that one, index untuk membuat correction. Okey, terutamanya untuk malam ni. Okey, technical wise everything line up, semua line up. Kita ada untuk US Treasuries bond yang masih intact perjalanan ke atas dia. Okey, so everything line up menunjukkan bahawa pada malam ini we are looking at satu correction untuk indeks. Di mana kalau kita nampak pada sesi Asia pagi tadi, we had this. Kita nampak untuk ini pada sesi Asia pagi tadi. Okey, Nikkei jatuh. Okey. Okey, ini untuk indeks. Next kita tengok kepada ini untuk indeks. Next kita tengok kepada US dollar. Okey, ni untuk US dollar. Kalau kita lihat sepanjang minggu ini, daripada awal minggu ni, daripada Isnin, US dollar adalah lebih lemah. Daripada open price dia, kita nampak untuk yen, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis, opening price untuk yen makin jatuh. USD JPY makin jatuh. Manakala kita ada kekuatan ketara, AUD, New Zealand dollar, Canada dollar, 3 COMDOS yang menunjukkan kekuatan ketara against USD. Ini sesuai dengan apa yang kita nampak dekat saham tadi. Saham recover, commodity market adalah lebih positif. Boleh? Apa yang tak boleh pergi bersama?
USD dengan Australia dollar. Ya. Jadi kalau USD kukuh, Australia dollar tak boleh kukuh. Boleh? Itu tak boleh pergi sama. Okey. So kita ada secara besarnya ini gambaran untuk minggu ini. Tetapi kalau kita lihat hari ini, sejak daripada open market tadi, okey, sejak daripada open market tadi, kita ada untuk USD-ish. Okey, kita ada pergerakan USD yang lebih mix. Ya. Kita ada USD JPY yang terus jatuh. Kita ada untuk secara besarnya pair dia adalah sideways. Ya. Jadi Isnin sampai Rabu, saya dah letakkan dalam Outlook hari itu. Siapa yang download Isnin dengan Selasa punya Outlook akan perasan. Saya letakkan untuk USD itu kita expect correction. Okay, correction. Dan pada waktu ini, kita nampak untuk pergerakan USD dah mula lebih sideways. Kita ada saham tadi secara besarnya gambaran dia adalah mengukuh. Kita ada untuk USD secara besarnya gambaran dia adalah sideways. Okay. Kalau kita lihat kepada pair USD, major pair dia, kalau kita lihat kepada DAX, kepada dollar index. Ini adalah dollar index dekat 4 hour. We do expect more retracement untuk dia. Untuk dollar index, more retracement. Dan retracement ini bermakna Euro USD ada lagi a bit more move ke atas. Ini untuk Euro USD. A bit more move ke atas before dia jatuh. Boleh long? Tak. Trend dia ke bawah. Kenapa nak long? Okay. GBP USD, the same. We do expect a bit more move ke atas sebelum dia jatuh. Ini dekat 1 hour. A bit more move ke atas sebelum dia jatuh. Okay. Sekarang ni, daripada count subwave, kita jangkakan GBP USD jatuh dulu. Bukan untuk masa untuk short. Kalau nak short, ada short daripada sini. Okay. USHF, we do expect a bit more kejatuhan dia, sesuai dengan apa yang anda nampak dekat euro tadi. AUD USD, continuation untuk pergerakan ke atas untuk euro USD. AUD USD, saya melihat level sekitar 0.67 untuk AUD USD. A bit more ke atas. Boleh long? Tak. Sebabnya the whole move adalah satu correction. Satu, kalau anda trade dia duk libas-libas. Faham tak? Sebabnya whole move ini adalah satu correction. Kesemua move ini adalah satu correction kepada impulse yang sebelah ni. Bila correction, pergerakan dia lebih volatile. Lekuk dia lebih banyak. Pasal tak? Kalau kita nampak untuk trend, dia lekuk, dia tak banyak cerita. Dia jatuh je. Kalau correction akan, sebab itu jangan trade correction. Ada yang kata boleh kita trade correction. Bagi saya, dia punya, kita carilah performance dia. Tak banyak yang tak banyak yang high saya banyak test sistem. Ada a few sistem yang claim untuk lawan trend mempunyai winning percentage tinggi. Winning percentage tinggi, tapi dia TP 5 pip. Bila loss, dia loss 80 pip. Mana dapat? Itu tak dapat. Kita kena check berapa kali? 80 bagi 5. Tak dapat. 16 kali untuk cover satu loss. Mana dapat? Okay. So, at the moment, we are looking at Australia dollar to
untuk apa? Untuk lebih korek lebih tinggi ke atas. NZD USD the same thing, we are looking at more correction, sama dengan apa kita nampak dekat Australia dollar tadi. Kalau perasan saya banyak buat some tweaking kepada chart berbanding dengan Selasa. Okay, ini untuk New Zealand dollar USD, short dia daripada sini nanti. Short dia daripada sini nanti. Bukannya daripada sini. Sebab ini NZD USD ni, Australia USD juga adalah sama dengan pergerakan ini nanti. Adalah sama dengan pergerakan ini nanti. Okey, ataupun pergerakan ini dekat saham. Either one. Okey, adalah sama. Okey. Dan lain daripada tu mana satu lagi? USD, JPY, NZD, USD. Okey. Itu adalah untuk USD pair. We do expect USD akan lebih sideways untuk hari ini. Untuk hari ini, jaga-jaga sikit tengah malam nanti bila saham orang ambil untung, sama seperti kita trade. Bila anda nak withdraw, anda perlukan USD kan? Boleh? Minjom? Jom? Zam? Alang? Faham? The first thing, kalau kita nak withdraw, kalau kita ambil ni, dia masuk kepada USD kan? So, there will be demand kepada USD tengah malam nanti. Kita jam 10, bukan untuk asal trade tapi I'm telling you, expect satu pergerakan volatile untuk USD ke arah USD kukuh. Okay? Faham? Saham kita expect akan berlaku kejatuhan, orang ambil untung. That will create demand untuk USD. Sebab pada minggu ni kita nampak saham tu positif. Saham tadi positif, kan? So there will be kegiatan mengambil untung. Kalau kita lihat kepada USD semasa, I think we are beginning to see it. Kita jangkakan pada hari ini, we will see kekuatan dekat USD. You will see that hari ini. End of the month. Yep, volatile movement pada malam nanti. Pada malam nanti, sekitar jam 10 ke arah London close. London close pukul 11. Okey, jaga-jaga sikit dengan benda ni. Gold semua. Okey. Ini adalah untuk USD. Okay, and in fact at the moment we are looking at more and more kekuatan kepada USD. Kita ada AUD USD yang jatuh sesuai dengan apa yang kita nampak dekat saham sini. Okay, kita nampak untuk Euro USD, kita nampak untuk NZD USD starting to move ke bawah, but not, tapi tidak kepada JPY. JPY merupakan mata wang yang paling kuat pada waktu ini. Jadi kita dalam dinamik yang mana? Kita dalam Japanese yen dynamic. Kita berada dalam Japanese yen. Kita tengok dulu kepada JPY pair. Kita lihat daripada USD JPY. USD JPY masih lagi meneruskan pergerakan jatuh dia, but the cycle look to accelerate look to losing momentum, bukan accelerate, losing momentum dekat sini. Ini adalah wave 5. Masa ni yang dia laju sikit. Waktu ni kita jangkakan dia akan lebih perlahan sikit. Okey. Ini adalah untuk USD JPY, more movement ke bawah. Euro JPY, we are looking at wave 3 dalam 3. So expect satu pergerakan yang lebih laju untuk Euro JPY ke arah bawah. GBP JPY interesting,
Sebab GBP JPY it looks more and more lebih sideways. Lebih sideways. Sebelum ni saya lihat dia sebagai satu channel, satu diagonal. But looking at the internal malam tadi, the internal shows that yang ini adalah satu double tree. So do expect more sideways move untuk GBP JPY. Ini lebih disebabkan oleh disebabkan oleh recovery dekat harga minyak. Ingat dekat UK tu kita ada Brent. So recovery dekat minyak can lend some support untuk GBP. Can lend some support kepada GBP. So one more move ke atas sebelum GJ jatuh. Okay. One more move ke atas. Cerita dia, kita ada lower low kat sini. Kita ada lower low. So you want to tak sampai. If you want, you can try to hedge ataupun untuk intraday daripada sini untuk ke arah short. Bukan dekat sini. Tunggu dia move ke atas ni. Tunggu dia macam ni. Tarik ni. Tarik ini. Bila price nanti break out yang ini, baru anda tarik. Dan anda tunggu stick sini untuk short. Okay. AUD JPY is showing very strong move ke atas. It could be going more ke atas. Belum masanya untuk anda nak short. Mana Ludi? Belum masanya untuk anda nak short. Anda cuma short dia sekiranya ini break. Sekiranya dia move dalam channel ini, jangan dulu. We might have more movement ke atas untuk AUD JPY. Malam ni kita jangkakan penurunan dulu disebabkan oleh retracement dekat saham. So AUD JPY dijangka akan jatuh dahulu. Boleh short tak? Tak. Belum. Belum. We might see movement lebih banyak ke atas. Kalau kita lihat dekat higher time frame, it could be doing sampai 7.2. It could be doing that. Ni. It could be going higher untuk AUD JPY. Boleh long tak? Tak. Ini adalah retracement. Okay. Ini adalah retracement. Kenapa long benda yang retrace? Okay. We might have movement dia sehingga sini. Kat sini. 7235 ke. A bit more higher move. Okay. Saya tandakan yang ini based on internal dahulu. Tapi menurut level, it will go sehingga 7235 ni. Okay. Ini untuk AUD JPY. Next kepada ini adalah CAP JPY. CAP JPY some recovery, kita ada recovery dekat harga minyak, kita ada recovery kat pasaran saham, tetapi pada malam nanti because of penurunan kepada pasaran saham correction, we do expect pergerakan ini. Tapi boleh short tak? Tak. Kalau anda tak short daripada kawasan ni, anda tak short daripada kawasan ini, anda tak short dah kat sini. Kalau sebabnya tak ada low, nampak tak? Ini tak ada. Kalau kat sini, dia membuat benda ni. Dan dua ni anda boleh short. Sebabnya tak ada. Ini sequence of ini adalah satu contraction. Nampak? Ini sedang buat benda ni. Okay? So anda tak short
benda macam ni. Kalau anda tak short daripada sini ataupun sini, kalau anda tak short daripada sini, anda tak short dah yang ni. Okey? Anda tak short dah. Ini untuk cap JPY. Unless dia membuat double, maksudnya saya akan cari peluang untuk short kalau dia buat benda ni. Dia break atas 4 tu. Dia break daripada ni. Dia break daripada ini. Then 4 kita akan ke sini. Okey? Then baru kita cari short. Kalau dia tak break itu, kita tak cari. Okey? So stand on the side. Sebabnya kalau dia break ini, dia break ke atas ini. Okey? So this lower low ini akan jadi dia akan kena mengena. Faham tak? Dia kena mengena dengan short yang ini. Dia ada kena mengena dengan move ini. Kalau dia daripada sini, lower low ni tak ada cerita. Faham tak? Dia cuma melihat kepada yang ini. Ini tak ada lower low. Boleh? Boleh, Wan? Zam? Faham? Minjong? Sebab itu jangan trade semua lekuk. Unless dia buat lower low, then dua ni boleh trade. Sekarang ni, kalau dia ni, ini tak ada lower low. Faham tak? Faham? Sebab itu saya katakan tak perlu pun untuk Elliott Wave. Anda cuma tengok structure je. Kalau dia ini, kalau dia membuat ni, ada 4. Ini keseluruhannya 4. Bukan 3 kali break. Bukan cerita pasal 3 kali break. Mungkin dia buat 5, 9, 13. Dia bukan pasal 3 kali break. Dia pasal structure. Structure ni, pada waktu ni, yang ini, dia punya kawan ini. High dia kat sini. Okey? Jadi, cerita dia, kalau anda tak short daripada area ini, anda tak short dia, selepas tu tak ada. Selepas itu, tak ada dah lower low. Faham? Dia tak ada dah lower low. Ada lower low, tak ada. Ini low dia. Tak ada. Unless dia buat, kalau anda tak short daripada sini, anda tak short dah. Anda tunggu dia buat break. Kalau dia break ke atas, then barulah. Kalau dia break ke atas, macam ni, dia gerak macam ni, then barulah kita ada kawan dia. Barulah ini tadi ada kena-mengena dengan ni. Sebab lower low dia ini. Then baru kita short. Sebabnya masa ni sekarang ni ini. Bila break baru jadi zigzag. Zigzag tu 535. Tak tahu. Depend, dia mungkin WXY. Tapi untuk ni kita tandakan ABC senang. Boleh? Okey. So kita tak tahu apa struktur dia. Okey, jadi pada waktu ni tak ada, kalau anda tak trade yang ini, yang 4 ni, anda tak masuk ke JPY. Sebabnya tak ada, dia dah jalan. Jangan kejar market. Faham konsep lower low, higher high. Dia ini kawan dengan ini. Lain daripada tak ada kawan dah. Dia dah jalan. Kalau dia buat high baru, then barulah dia ada kena-mengena. Kalau dia buat high baru, then 4 kita mungkin, then kita cari untuk short. Pada waktu ni tak ada. Itu konsep untuk anda trade structure. Okay, lainlah anda geling satu candle, lepas tu duk bawa phone kiri kanan, pening kepala. Jangan buat benda tu lah.
Itu bukan trading. Itu nganga susah hati dengan entry. Ini kalau macam mana anda tahu buat benda tu? Kalau anda duduk tengok chart. Kejap duduk 5 minit tengok chart. 5 minit tengok chart. Jangan. Kita nak trade wave 5. Kita masuk end of wave 4. Kita dia, kalau anda tengok yang ini. Why this one is tradable? Why this one is tradable? Anda tengok 3 ni. Anda tengok 3. 1, 2. Tengok. 1, 2. Sembang ni. Okey. 1, 2. Okey. Nampak tak? Dia sampai 1618. 1618. Ngam-ngam. Hampir. Hampir lah. Okey. So, kita jangkakan ada momentum. Sebab itu 4 tu kita boleh trade. Kalau dia tak sampai, kita tak trade dia. Tak ada momentum. So, kita jangkakan satu lagi leg ke bawah untuk cap JPY. So, ini adalah 3 wave punya ni. 3 wave punya trade. Kalau dia break ke atas ini, then kita akan ada. Ini akan jadi W. Ini akan jadi X. Boleh? Ini akan jadi W. X. 1, 2, 3. Y. Boleh? W, X, Y. Okay? Sebelum dia short balik. At least dalam 3 wave. Faham? Okay? So, setakat ini tak ada apa-apa. Apa dia buat kerja sini, suka hati dia. Sebabnya kita tak ada lower low. Anda tak ada lower low. Kalau shorter time frame, kalau ada benda ni, kalau dia berlaku macam ni. Kalau ini berlaku macam ni. Dia buat lower low sini. Then mungkin untuk shorter time frame, anda boleh trade dia. Sebab dia ada low kat sini. Lower low daripada sini. Tapi, I don't really advise dia sebab payah. Okay, payah. Saya tak berapa, saya lebih kepada yang ekstrim dia, yang ini. Sebab whatever happen dalam kawasan sini, itu adalah dalam within range. Faham tak? Dia within range. Within range ini. So, selagi dia tak buat lower low, kita tak tengok pun yang ni. Kalau anda tak trade dia kat sini, anda tak trade yang dalam ni. Apply yang sama, konsep yang sama dalam cat-cat lain. Boleh? Pakailah teknik anda untuk entry, tapi tengok kat mana structure anda. Tak payah pun tahu edit wave ni. Tahu dia low, high. Itu je. Lepas tu kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu je bila nak masuk. Saya main kira. Lepas tu tarik Fibo. Dah habis. Letak limit order. Okey? Ini untuk cap JPY. Untuk JPY pair ada soalan? Ada apa-apa soalan untuk JPY pair? Euro JPY. Kita dah cover Euro JPY. Euro JPY. Nampak? Dia ada lower low. Yes. Euro JPY ada lower low. Then kalau pullback, kalau dia pullback, nampak? Ini anda boleh trade. Ini anda boleh trade. Dua ni. Dua ni. Ini anda boleh trade. Dia buat lower low ni, anda boleh trade yang pullback. Ini pullbacknya anda boleh trade dia. Anda boleh trade dia. Ini lower low. Ini lower low. Ini lower low. Ini lower low. Nampak tak? Ini lower low. Ini lower low. Dan anda boleh trade any pullback dia. The moment dia buat sideways macam ni, itu anda bertaubat sekejap. Tunggu lepak dulu. Jangan tengok dulu. The moment dia tak, tu jangan. Dia buat lower low lagi, anda tengok. Okey? Faham? Itu konsep structure. Itu konsep structure. Lower, itu down. Okey?
Kita tak tengok yang ni selagi, the moment dia break out ni, dia break out dari sini, the moment dia break out ni. Sebab itu kita punya invalidation level dekat sini. Satu ni break out, then kalau anda ni entry daripada sini. Ini break out sini. The same. Sama konsep. Ini break out, ni dalam time frame yang lebih kecil, 2 ni. At least dia akan membuat 3 wave. Buruk-buruk dia akan buat 3 wave. 1, 2, 3. Dan kalau kita entry, ingat apa yang kita buat. Tengok kita akan lihat. 1, 2, 100% tak sampai. Okay, katalah sampai lah. Okay, kita akan letakkan 50% daripada wave C. Dan kita akan dapat kena DE lah, itu je. Okey, itulah konsep yang saya pakai. Tak, benda ni berulang-ulang dalam market. Benda tu berulang-ulang. Until you are proven wrong. Price tu bertukar lah, itu je. Jangan dia bertukar, tak ada, saya nak sell lagi, tak ada. Kalau dia bertukar lah. Nampak tak kat mana kita USD JPY sekarang? Cuba tengok dia punya wave count. Kalau kita nampak untuk USD JPY, kita berada dalam wave 3 of 3. Wave 3 of wave 3. Dalam internal dia, dalam subwave. Inilah, the whole move adalah corrective in nature. Okay, that's why kita masih lagi dalam yen dynamic. Yen masih menjadi apa? Masih lagi ni. Kita masih lagi dalam ni. Selagi ini tak berlaku, anda tak akan nampak index move dengan trending. Anda akan nampak index macam ni, lebih sideways. Selagi ini tak berlaku. So at the moment, secara besarnya, kita masih lagi dalam yen dynamic, sedang berubah ke arah US dollar dynamic. Tengok kepada USD JPY, sekiranya movement ini habis, then pada waktu tu, sekiranya USD JPY naik, pada waktu tu kita akan ada saham. Pada waktu tu, anda akan dapati kita akan mulakan pergerakan ini. Faham? Kita akan ada pergerakan ini. Sebab saham tak dapat nak kuat apabila yen kuat. Tak dapat. Yen tetap kuat selagi USD JPY lemah. Biar pun dah nampak AUD JPY naik bang. Bukan pasal tu. Yang besar liquidity-nya adalah USD JPY. Okey? Boleh? Okey, faham gambaran besar kita? So, this is apa yang masih berlaku di dalam pasaran. Ini kesimpulan saya. A more positive sentiment menyokong kepada kekuatan dekat indeks. Bagaimanapun, kita perlukan dollar dynamic untuk menghabiskan yen dynamic. Jadi, apa yang kita nampak adalah kita ada euro USD dalam keadaan bearish sequence. Dan kita ada silver serta GBP USD. Kalau nak tengok kepada kekuatan USD sekarang, selain daripada anda tengok kepada major pair, tengok juga kepada pergerakan silver. Tengok juga kepada pergerakan silver. Okay. Sekiranya kita ada silver yang mula jatuh ini, sekiranya ini berlaku, if this happen, kenapa dia punya lukisan ni? Dia tak cantik. Okay, sekiranya this happen, then anda jangkakan untuk dollar index mula naik. Okay, sekali lagi saya ulang.
kiranya anda nampak untuk silver ni mula jatuh, then anda jangkakan dolar akan mula kukuh. Pada waktu tu, anda nak tengok USD JPY ni, USD JPY sampai kat level ini. Sampai kat level ini. Okay. Sampai kat level ini. If that happen, then barulah anda ada pasaran yang lebih senang nak trade. Faham? Pada waktu tu anda akan mula nampak indeks mula menaik. Okay. Kita akan ada US dollar dynamic wave 3 dulu. The moment dia buat wave 4, indeks akan melonjak. Okay. Pada waktu tu anda akan nampak AUD, CAD dan NZD akan extend ke atas. Akan lebih kuat. We might see move of balik kepada sekitar 70 untuk NZD USD dan untuk Australian dollar 7 plus, balik kepada tu. Selagi ini tak berlaku, macam sekarang kita expect NZD, AUD, CAD untuk jatuh. So whatever movement dia semasa, kita jangkakan dia akan jatuh balik. Okay, so you are not going to long dia. So AUD, sebabnya kita ada low sequence, AUD JPY dan lain-lain. Okay, so gambaran dia masih sama. Gambaran masih sama, di mana kita ada US dollar yang kita jangkakan akan kuat, yen masih kuat. Perhatikan USD JPY, indeks akan lebih sideways. Stand on the side dulu untuk indeks. Stand on the side dulu. Kalau anda tak masuk bulan 3 lepas, anda tak masuk sekarang. Indeks. Anda tak masuk sekarang. Okay? Stand on the side dulu. Index is never for short. Tak ada untuk short. Gold. Untuk gold, because of kita jangkakan kelemahan dekat ni. Gold is long, macam mana pun. Tetapi, expect satu pullback dahulu. Expect satu pullback dulu. Expect satu pullback dulu. It is not where you want to buy, it's not where you want to sell now. Untuk gold. Disebabkan oleh USD sideways ni, kita akan ada gold yang mungkin lebih kuat. If you miss, kalau anda tak long daripada sini, daripada kawasan sini, you are not entering here. Jangan masuk tengah dunia lah. Itu je. Point saya, jangan trade tengah-tengah dunia. Trade dia bila dia buat higher high. Faham tak? Dia buat higher high, retrace, masuk. Kalau anda tak trade higher high ini, sama konsep, faham tak? Higher high ini cuma ada kawan dengan yang ini. Yang ini. Ataupun yang ini. Sebab ini adalah flat. Adalah ini. Dia tak ada kawan dengan sini. Dia tak ada kawan. Unless ini buat higher high, buat break dia, then barulah kita ada benda baru. Ataupun dia jatuh dahulu, then baru kita ada kawan. Barulah kita tengok dia. Masa ni, kalau anda tak trade daripada sini, anda tak trade dia. Faham? Simple konsep. Untuk higher high, low low. Macam mana kita trade dia. Bukannya semua lekuk tu kita nak entry. Kalau anda tak trade dia kat sini, yang dalam ni anda tak trade. Tunggu dia buat satu lagi cerita baru. Sama ada low ataupun high. Barulah kita tengok balik chart tu. Barulah kita ikut trend. Trend dia ke atas. Gold ke atas. Macam mana? Kita tak ada low. Tak ada low. Okay. Selagi dia tak buat ni, kita tak jeling dia.
Kalau dia buat lower low break daripada B ni, then baru kita tengok dia. Kira lekuk. Kira je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak boleh lagi. 10, 11. Baru masuk. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 dan so on. Kira lekuk. Tak payah tahu ABC ni pun. Main kira je. Lepas tu tarik Fibo. The moment dia break out bawah ini, dia tarik Fibo. Tarik Fibo dari sini pun boleh. Sini. Dan tunggu area 1. The moment dia break, Kalau dia break terus kena, ada kira 1, 2, 3, 4, 5, tak sampai 7, tak sampai 11, jangan trade. Tunggu dia punya lekuk satu lagi. Kira lekuk ke? Buat higher high, kira. Buat higher high, kira. Tak ambil Fibo. Tunggu dia break. Okey? Ini adalah untuk gold. Ada soalan? Semua senyap je hari ni. Okey. Jadi, where we are now in the market, kita tengok kepada 3 ni. Nikkei, kita ke arah London Open. Some recovery untuk saham ni. Tapi jaga-jaga, seperti saya sebut tadi, pada malam nanti jaga-jaga. US dollar traded mix. Kita nampak some kekuatan dekat dolar. Orang keluar market, jaga-jaga sikit. Lemah puasa. Okey. Minum dulu. Puan. Minum dulu. Okey. Yen, we see hari ini adalah yen punya hari yen. Ini hari yen. Hari ini hari yen. Okey. Jadi, where we are now, kita dalam yen dynamic. Okey. Indeks tak ke mana. Kalau kita lihat USD JPY dengan yen pair, dia adalah berlawan. Jadi maksudnya dia adalah dalam keadaan inverse. Dan kalau kita lihat magnitude dia, kekuatan pergerakan dia, mana lebih kurang sama. Tak ada banyak cerita sama, lebih kurang. Nak kata sama tak, nak kata berlawan pun tak. USD dollar. Inverse direction and same magnitude. Tak ada apa-apa. We are here. Tak sama arah dengan pair JPY. And we are here. Kalau ini terus berlaku, then anda akan ada EU yang jatuh. Kalau ini terus berlaku, then you will have EU, GU, U-shape naik. Kalau ini terus berlaku. Dengan absorb, sambil tutup mata kan. Faham teknikal yang saya ceritakan tadi? Anda tak buat apa-apa sekiranya macam ni. High kan. Sekiranya di dalam ni, ini tak ada apa-apa. Kalau anda tak trade yang ini, anda tak buat apa-apa. Ini dalam ni. Price dalam range. The moment dia break yang ini, then barulah ini ada kena-mengena. Okay, kalau dia break lagi, barulah ini ada kena-mengena. Okay. Selagi dia dalam ni, dia tak ada apa-apa. Dia break setiap kali dia break. Break barulah dia ada kena-mengena. Kita boleh short tak? Tak. Kita cuma short bila dia break daripada ni. Okey? Jangan trade setiap lekuk.
setiap lekuk. Tak. Trade dekat ekstrim. Apa dimaksudkan dengan ekstrim? Bila pergerakan tu habis. Macam mana kita tahu dia habis? Kita kira je. Boleh? Pastikan kita ada higher high sequence, lower low sequence. Baru trade, pakailah teknikal anda apa pun. Sama je benda dia. Okey, pastikan masukkan dalam sistem anda bagaimana nak identify trend tu. Jangan main tengok, tekan. Ni boleh ni, jangan. Okey, kalau kita kata judi, dia kata tak. Faham? Saya harap terasa. Lagi-lagi bulan puasa ni, saya harap terasa. Okey? Jadi, kita sambung pada malam nanti. Jangan lupa kita punya webinar pada malam nanti. Pada sekitar jam 10 pada malam nanti. Kalau C move more than 50%, then reverse kena BE. Boleh re-enter? Tak. Tak ada. Cari entry line. Cari entry line. Lah, lupa Wan. Tanya malam nanti. Pasal IBEX kan. Pasal IBEX. Pasal IBEX. Okey? Jadi bersama lagi pada malam nanti, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Apa yang saya cuba sampaikan, mungkin skop dia agak terlalu besar bagi saham. But what I'm trying to tell you guys is something like this. Trend ikut trend. Kita ni trading adalah cuma high probability punya, dia cuma high probability, tak ada benda yang 100% holy grail. Tak wujud, terima benda tu. Okay? Dan rahsia dia adalah disiplin dan jaga duit. Itu rahsia dia. Bukannya pandai trade. Jangan pandai trade. Tolong jangan pandai trade. Anda cuma ikut SOP. Ikut SOP. Tak ada entry, tak apa. Besok trade. Tak ada entry, tak apa. Tak perlu pun. Bukannya tak makan, tak entry. So, fikirkan benda ni. Anda bukannya bekerja sebagai trader. Even kalau anda adalah seorang full-time trader, your financial cannot be that fragile. Maksudnya kalau tak entry hari ni, aku nak makan apa hujung bulan. Itu selalu apa yang disebut oleh full-time trader. Kalau itu yang kita sebut, anda belum bersedia untuk menjadi full-time trader. Maksudnya, anda tidak mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Fikirkan apa saya sebut ni. Okey? Ingat benda tu? Jadi, bersama saya lagi pada malam nanti, pada jam 10. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam ni. Okay? Yo, thanks. Mingyong, thanks. Terima kasih. Ini Chong.